Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar saya, kepada pelajar-pelajar saya sekalian. Jadi hari ini seperti yang saya janjikan, saya buat lagi satu pembelajaran, pembelajaran untuk mata pelajaran kimia kita. Yang lepas kita dah selesai dengan asid karboksilik. Jadi hari ini kita akan pergi pada ester. Mungkin ester ni tak panjang sangat dia punya topiknya, pendek sahaja. Jadi sama seperti yang lepas, saya masih lagi mengajar menggunakan buku kerja kamu. Jadi kamu lihat di sini. Kita nak tengok sama-sama apakah itu ester. Yang lepas kita dah sentuh sedikit tentang ester, dalam kumpulan dalam topik asid karboksilik, sebab asid karboksilik boleh ada antara satu bahan yang digunakan untuk menghasilkan ester. Jadi hari ni kita pergi pada ester. Topik ni tak begitu panjang, sebab dah disentuh sedikit dalam topik asid karboksilik. Jadi sekarang kita lihat sama-sama apakah itu ester. Ester ialah sebatian organik bukan hidrokarbon. Dia adalah bukan hidrokarbon. Dia sebatian organik bukan hidrokarbon kerana dia mengandungi apa? Kerana dia mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kalau hidrokarbon dia hanya melibatkan karbon dengan hidrogen. Jadi sebab ada oksigen, jadi dia adalah sebatian organik bukan hidrokarbon. Dan dia terbentuk daripada mana? Dia terbentuk daripada tindak balas antara asid karboksilik dan juga alkohol. Jadi yang lepas dalam asid karboksilik kita dah cerita sedikit tentang penghasilannya, tentang penghasilan dan juga tentang penamaan. Tapi hari ini kita akan belajar lagi sekali. Pelajar. Jadi sekarang kita lihat formula AMP-nya. Formula AMP-nya kalau kita lihat, kalau kita lihat ada dua bentuk yang ditunjukkan. Tapi yang pertama ni selalunya kita lebih kenali dia sebagai formula struktur. Yang pertama ni selalu kita lebih kenali dia sebagai formula struktur, kita lukiskan struktur dia. Yang ini selalunya kita namakan dia sebagai formula AMP. Tapi kedua-duanya ialah daripada yang samalah, daripada ester juga. Right, sekarang kita lihat. Kita lihat dekat sini kat mana yang menunjukkan bahawa dia itu ialah kumpulan ester. Dekat mana dia adalah kumpulan ester? Apabila kamu nampak kita perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul formula ni. Kalau kamu lihat dekat sini, ada dua R kat sini. Nampak? R yang pertama dan satu lagi R prime, ataupun ada koma dekat atas tu. So saya rasa kalau kamu ingat balik kamu ingat balik daripada pembelajaran kita yang lepas, dah bincangkan, tapi kita tak bincangkan kita yang lepas kita terus beri formula yang penuh, formula penuh ataupun struktur yang penuh. Jadi hari ini kita tunjukkan formula AMP. Bila lihat formula AMP-nya kat sini ada dua R1 dan R tanda ataupun R prime. Jadi ingat balik, dalam struktur ini, dalam struktur ini kan asalnya adalah datang daripada mana? Datang daripada alkohol dan juga asid karboksilik. Jadi ingat balik macam mana dia melukis. Lukisannya R yang dekat sebelah kiri, R yang dekat sebelah kiri dia adalah datang daripada asid karboksilik. Dia datang daripada asid karboksilik.
Dan R yang satu lagi yang sebelah kanan itu, yang R prime itu, dia datang daripada alkohol. Okey, daripada asid karboksilik yang sebelah kiri, yang R prime datang daripada alkohol, itu R-nya. Dan semasa mereka bertindak balas, mereka telah keluarkan, ingat tak lagi, apabila mereka bertindak balas antara asid karboksilik dengan alkohol, dia akan terhasil satu lagi hasil sampingan, iaitu air. Dan daripada tersingkirnya air itu, maka kedua-duanya akan telah bercantum. Okey, dan bukan R saja yang dibawa kan, ingat lagi. Okey, dia untuk alkohol dia bawa bersama dengan O-nya. Dan dalam asid karboksilik dia bawa sekali bersama dengan C dan double O. C dan juga double O. Okey. So kalau kamu masih ingat pembelajaran kita yang lepas kan, asalnya kat sini kan dia ada R, C double bond O, dan dia ada apa kat sini? Dia ada apa? Ingat lagi tak? Dia ada OH kat sini kan. RCOOH asalnya kan. Dan yang satu lagi sakit tekak pula saya. Okey, satu lagi ialah alkohol kan. Dia R prime, lepas tu dia ada OH kat sini, betul? Ingat lagi? Okey. So itu asalnya. Kemudian bila mereka bertindak balas, dia akan keluar H pada OH ni, pada alkohol akan keluar, dan juga daripada asid karboksilik pun dia keluar dia punya OH-nya. Okey, harap masih ingat lagi. Okey. Jadi itulah macam mana dia bertindak balas. Kemudian okey, yang kita nak fokus kat sini sekarang, bila dia bertindak balas kan mereka dah bercantum, betul? Bila mereka bercantum, maka kumpulan berfungsinya adalah yang ini. Okey, yang ini. Okey, ini ialah kumpulan berfungsinya. Ataupun kalau nak lebih jelas, kita lihat struktur yang atas, tak payah kacau lah. Okey, tapi saya tunjukkan kat mana kumpulan berfungsinya dekat sini. Gabungan daripada alkohol dan juga asid karboksilik. Ni kumpulan berfungsinya. Okey. Okey, so jelas ya. Okey. Kemudian, kalau kita tengok R ni, R ni kita bawa daripada asalnya. Contohnya, kalau kita guna kita bawa, okey, kita tindak balaskan antara okey, sakit tekak saya. Okey, kita gunakan alkoholnya ialah etanol. Okey, etanol kat sini contohnya Okay, kita gunakan etanol. Jadi R-nya akan jadi apa? R-nya berapa? Etanol dia punya R-nya apa dia? Dia punya R-nya ialah C apa? R-nya ialah C2 kan? C2. Okay, C2 dan juga H5, betul? C2 dan juga H5. Okey. Kemudian kalau yang dekat sini pula. Dekat sini R-nya apa? R-nya apa di situ? Okey, so dah ada C double bond O. So R-nya kat sini apa? R-nya ialah, ingat balik, R-nya ialah kat sini ialah C. Kalau kita, okey, lupa nak sebut. R yang kita gunakan kat sini ialah asid etanoik. Okey, asid etanoiknya jadi kat sini dia akan jadi CH3. Okey, CH3 kan, bila asid etanoik, sebab dia ada dua C. C yang pertama, C yang kedua. Jadi C yang kedua ni dah double bond dengan O. So yang R-nya ni kat sini tinggal CH3. Okey, jelas tak? Okey, saya rasa jelas kat situ. Okey, jadi saya nak sambung lagi. Adakah semua jelas? Adakah semua faham? Okey, adakah semua faham? Okey. Jadi saya nak teruskan lagi. Okey, saya nak teruskan lagi.
di bawah. Okey, nak teruskan lagi di bawah. Okey, kita lihat tindak balas umum bagi pengesteran. Okey, saya ulang. Benda ni sebenarnya diulang lagi sekali daripada topik yang lepas kita dah belajar kan. Kita dah belajar. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak tengok ialah tindak balasnya secara umum. Okey, tindak balasnya secara umum. Okey, macam kita tahu ester terhasil daripada asid karboksilik dengan alkohol. Dan satu lagi jangan lupa ada mangkin. Apa nama mangkinnya? Mangkinnya ialah asid sulfurik pekat. Okey, concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Okey, jadi saya teruskan lagi. Okey, sekarang bila asid karboksilik, bertindak balas dengan alkohol, apa yang berlaku ialah air akan terhasil. Macam mana air boleh terhasil? Air terhasil daripada asid karboksilik, dia akan keluarkan OH kat situ, dan juga alkohol akan keluarkan H, maka akan terjadinya H2O di sana. Dan baki daripada asid karboksilik ini, baki daripada asid karboksilik, warna apa saya guna? Warna kuning. Baki daripada asid karboksilik ni tadi akan bercantum di sini, akan jadi kat sini, dan seterusnya lagi satu apa? Daripada alkohol tadi, dia akan bercantum di sini. Maka terhasillah ester dan juga air. Yang ni pun kita ulangan lagi sekali buat repeat. Repeat lagi sekali. Baru nak sorokkan jawapannya, tapi dah tertunjuk, tak apalah. So kat sini kita gunakan asid karboksiliknya ialah asid etanoik. Kita gunakan asid etanoik dan juga propanol. Asid etanoik dan juga propanol. Jadi jangan lupa ada mangkin. Mangkinnya namanya H2SO4, concentrated sulfuric acid. Jadi bila mereka bertindak balas, seperti yang saya dah beritahu tadi, asid etanoik akan keluarkan OH dan juga propanol akan salah highlight. Dan propanol akan keluarkan H. So daripada dua ni dia akan terhasilnya H2O. Jelas? Dan bakinya, dan hasil daripada keluarnya H2O tadi, apa yang berlaku ialah asid etanoik ni dia akan ambil CH3CO ni akan masuk ke sini, dan juga propanol. Propanol, dekat propanol ni CH3-7O akan masuk di sini. Jelas? Itu ialah macam mana kita nak susun struktur. Susun struktur jangan terbalik. Bonding jangan salah. Ingat jangan terbalik, jangan salah bonding. Nak menamakan, ingat balik saya pernah terangkan di mana penamaan dia mesti bermula dengan nama alkohol. Yang nama yang daripada alkohol. Dekat sini kalau kita lihat, kita ambil propanol, kan? Jadi propanol dia akan jadi apa? Propanol akan jadi propil. Dan yang kedua ialah asid etanoik. So etanoik dia akan jadi etanoat. So macam tu. Jadi nama akhirnya, nama
ester yang terhasil ialah propil etanoat. Okay, sebenarnya yang kat bawah ni saya nak suruh buat latihan, tapi dah tertunjuk dia punya jawapannya, maka itu bonus lah untuk awak. Jadi salin je. Kalau rasa nak cuba buat lain, boleh je. Okay, right. So sekarang tak apalah. Jadi saya teruskan lagi. Okay, saya tak ingat dah berapa minit dah saya start tadi. Tak apa. Okay, saya teruskan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Okay, harap awak lebih faham, lebih ingat. Okay, lengkapkan persamaan kimia bagi pengesteran. Okay, so kat sini dalam soalan ini kita gunakan asid metanoik. Okay, so asid metanoik dan juga etanol. Okay, asid metanoik dan juga etanol. Okay, jadi bila sebut macam ni, kamu automatically kamu akan ingat bahawa nama yang terhasil nanti mesti mula dengan nama alkohol dulu. Nama alkohol ialah etanol. Jadi etanol akan jadi etil. Dan asid karboksiliknya ialah metanoik. Dia akan jadi metanoat, dan hasil yang sampingan hasilnya ialah air. Okay, so saya rasa tak susah, mudah saja. Dan yang lain-lain tu pun dah ada. Contoh kat bawah tu jawapannya dah ada. Tolong lengkapkan, tolong salinkan. Okay, seterusnya lihat sifat-sifat fizik. Okay, sifat-sifat fizik ni fizikal lah, yang kita nampak lah. Okay, so lihat sifat yang pertama ialah berbau manis. Dia punya sifat dia, saya suka sangat warna purple, jadi saya letak berbau manis. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata sweet smell. Bahasa Inggeris kita kata sweet smell. Ni bahasa norm biasa, ni bukan bahasa sangat-sangat sweet smell. Okey, lepas tu kita lihat ketumpatannya. Lihat ketumpatan dia, density kan. Ketumpatan dalam bahasa Inggerisnya ialah density. Jadi ketumpatannya adalah kurang berbanding daripada air. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita dah buat tindak balas. Okey, kita dah buat tindak balas. Okey, kalau kita letakkan kita dapat hasil tindak balas. Okey, hasil tindak balas. Kalau kita dapat, okey, dia akan ada dua lapisan selalunya. Dia akan ada dua lapisan. So, oleh kerana ester ni dia ketumpatannya rendah berbanding air, nanti kita akan nampak ada dua layer. Yang atas tu adalah esternya dan yang bawah tu adalah air lah. Kalau kita letakkan, okay, so saya rasa jelas. Yang seterusnya, ester yang ringkas adalah cecair tanpa warna pada suhu bilik. Okay, cecair tanpa warna. Mana warna? Okay, cecair tanpa warna. Okay, dan seterusnya, ester ringkas adalah sangat tidak stabil dan meruap dengan mudah apabila pada suhu bilik. Dan satu lagi, ester adalah sebatian kovalent dan dia tidak larut dalam air. Okay, kalau misalnya kata nanti kamu buat eksperimen, kamu kata cikgu tak nampak pun, kemungkinan ester yang terhasil tu sikit sangat, jadi tak nampak. Okay, kadang-kadang dapat juga. Kalau banyak dapat banyak, nampak banyak. Kalau tak nampak tu maknanya hasilnya sikit, tapi kita masih boleh dapat baunya. So sifat-sifat khas ester, baru cakap sifat-sifat khas ester dia adalah berbau harum. Dia berbau harum. Tapi asid karboksilik ni bau dia agak kuat, agak kuat juga. Tapi nanti dia menghasilkan bau harum. Dia akan menghasilkan bau yang harum lah. Okey, seterusnya apakah sumber semula jadi bagi ester? Okey, sumber semula jadi maksudnya selain daripada yang kita cerita tadi, hasilkan daripada bahan kimia, campurkan asid karboksilik dengan alkohol dapat ester. Ester juga boleh kita jumpa secara semula dia. Kita akan boleh dapat dia secara semula jadi. Okey, contohnya dalam mana? Dia kita dapat dalam buah-buahan kan. Buah-buahan bau dia sedap kan, bau harum, bau manis kan. Kemudian dalam bunga.
dalam bunga. Kan? So ataupun daun pandan. Daun pandan tu dia ada bau kan. Bau dia wangi kan. So itu kita namakan dia sebagai ester semula jadilah. Ester dalam dalam tumbuhan semula jadilah. Okey. Okey, sekarang kita lihat ada banyak contoh sebenarnya. Okey, kita ada banyak contoh ester secara semula jadi, tapi yang ditunjukkan dalam buku kita ni ada 3. Betul lah, ada 3. Yang pertama sekali ialah dalam nanas. Okey, dalam nanas ni dia nama esternya ialah etil butanoat. Jadi kalau nak hasilkan nanas, katalah kita nak hasilkan bau nanas dalam makmal, apakah asid karboksilik dan juga alkohol yang kita perlukan? Okey, cuba kamu fikirkan. Senang je kan? Tak, kenapa buat macam ni? Macam mana kita nak hasilkan bau nanas dalam makmal? Ni dia mesti kamu cari etil daripada apa? Butanoat daripada apa? Okey. So ingat lagi. Hitam pula. Salah. Okey. Etil tu daripada apa? Etil ialah daripada nama alkohol ke nama asid karboksilik? Dia daripada nama dia daripada alkohol. Okey, dia daripada alkohol. Maksudnya alkohol apa yang kita gunakan untuk hasilkan bau nanas? Kita gunakan etanol, dan dia punya asid karboksiliknya ialah butanoat. Butanoat maksudnya asid butanoik. So gunakan asid butanoik dan juga etanol, kita akan dapat etil butanoat yang baunya seperti bau nanas. Kemudian bau apple. Bau apple sama juga, kita gunakan asid apa? Asid pula. Alkohol apa? Alkohol yang kita gunakan ialah metil. Metil apa? Metil ialah metanol, kan? Metanol jadi metil, dan butanoat daripada asid butanoik, jadi akan dapat metil butanoat dan dapat hasilkan bau apple. Dan yang terakhir, pentil etanoat. Pentil maksudnya kita gunakan asid apa? Asid lagi. Alkohol apa? Alkohol pentanol. Okey, pentanol, kemudian pentanol ditindak balaskan dengan asid etanoik. So kita dapat bau pisang. So itu contoh. Ada banyak lagi. Kamu tengok dalam buku teks kamu ada bau raspberry. Tu lagi nama dia complicated, orange. Ataupun kamu boleh cari, hari tu cikgu pernah jumpa ada satu senarai buah-buahan, dan senarai itu menunjukkan apa nama ester dalamnya. Kamu boleh cari dalam internet, banyak sangat, ada carta dia lagi. Okey, so kita sekarang lihat kegunaan. Kegunaan ni sebenarnya boleh baca sendiri, tapi cikgu terangkan sikit. Contoh kat sini ialah kita boleh gunakan dia dalam barang kosmetik dan minyak wangi. Kemudian boleh gunakan sebagai perasa tiruan dalam makanan dan minuman. Okey. Kemudian boleh digunakan sebagai pelarut organik pada gam, varnish dan juga cat. Kemudian digunakan dalam penghasilan polyester sebagai gentian sintetik untuk pembuatan tekstil. Dan yang terakhir, pembuatan kat sinilah. Ada lagi banyak sebenarnya, tapi dalam buku kita, pembuatan sabun lemak semula jadi ialah ester yang bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan sabun. Okey. Sebab tu pewangi dalam sabun kita ataupun bau dalam makanan kita itu adalah kita hasilkan dia daripada ester. Okey, daripada ester. Okey. Itu sahaja untuk dah habis untuk ester. Okey, jadi kalau kita lihat ni dia punya ni dalam buku kamu dah boleh tengok dia sengit sikit, dia sengit.
Okay, tapi tak apa. Jadi kalau kita lihat kat sini, okay, eksperimen sifat-sifat kimia alkana, alkena, alkohol dan juga asid karboksilik. Okay, ini kalau kita tengok daripada berapa ni? Ada 6 kan? Ada 6 ni, kita dah buat berapa? Okay, kita dah buat yang pertama tu, kejelagaan kita dah buat. Air bromin kita dah buat, tidak balas dengan air bromin. Kepala saya ingat. Tidak balas dengan kalium, larutan kalium manganat pun kita dah buat. Okey, yang kita belum buat, saya sebenarnya merancang itu nak buat apa, saya tak ingat dah. Saya ada order bahan tapi saya tak ingat saya nak buat apa. Pendidikan alkohol ke? Saya tak ingat. Okey, tapi saya dah order barang hari tu. Dan juga kita nak buat ni biasa memang kita akan buat pengesteran. Okay, yang lepas tu saya dah order barang tapi terus cuti, jadi terus tak dapat buat lah. Okay, jadi untuk yang pengoksidaan untuk yang pengoksidaan alkohol menjadi asid karboksilik dengan pendehidratan ni, okay, mungkin kita tak buat, okay, tapi untuk pengesteran kita akan buat. Kenapa kita tak buat? Sebenarnya kita ada masalah daripada segi peralatan. Kita ada masalah daripada segi peralatan di mana ni salur penghantar ni selalu pelajar patahkan. Jadi nak gantikan balik jadi agak payah sebab kadang-kadang salur penghantar ni kita boleh buat, tapi masalah kita ialah kita nak cari ni gabus yang match dengan mulut dia. Kadang-kadang dapat gabus besar, kadang-kadang dapat gabus kecil. Dapat gabus besar mulut mulut kelalangkun ataupun mulut apa nama, sama ada apa boiling apa tu boiling tube tu apa boiling tube tu sama ada besar ataupun kecil, so dia tak match. Kat situ ada masalah kat situ. Sebab tu saya selalu ingatkan pelajar untuk berhati-hati sebab kadang-kadang nak gantikan dia tu agak susah sebab penyumbat tu susah nak cari yang match dengan dia punya radas dia. Jadi itu yang bila patah dia tak boleh digantikan terus sebab dia terus melekat pada gabus tu. Pada apa penyumbat tu. Okay? Jadi itu yang jadi masalah pada kita. Salur penghantar tu memang boleh dibuat, tak ada masalah, tapi bila kita nak carikan dia punya penyumbat tu yang apa nama, yang match dengan radas kita, okey. Tapi untuk pengesteran ini tak ada masalah. Yang ini memang kita boleh buat senang saja. Okey, senang saja dan kita boleh cuba buat. Tahun lepas saya rasa saya buat sekali jalan satu eksperimen. Dia sebenarnya buat sekejap saja. Benda tu tak lama. Sekejap saja. Cikgu dapat suruh pelajar buat 3 dalam 2 masa atau 3 masa tu cikgu dapat hasilkan 3 jenis bau. Okay, 3 jenis bau buah-buahan. Tak silap cikgu dapat hasilkan bau nenas, bau apple, kemudian bau pisang dan satu lagi tu bau yang daripada ethanol, dia macam bau belon. Ada 4 tak silap cikgu. Boleh buat, okey. Boleh buat, tapi itulah memandangkan kita ni bercuti, jadi agak susah, sukar jugalah. Tak tahu bila sebab kita naik-naik, mungkin harap-harapnya dapat cepatlah kita ni, kita naik. Okey, lepas tu satu lagi cikgu nak kamu di rumah tolong buatkan kamu punya report PKS, okey. Untuk tahun lepas punya ada 2 report PKS yang kita belum buat, iaitu tak silap cikgu, garam tu ada 2, penghasilan kuprum sulfat kita belum buat reportnya. Satu lagi ialah yang tindak balas dengan plumbum tu, yang hasilkan mendakan kuning tu, yang tu pun reportnya belum dibuat. Jadi tolong buat yang tu 2. Kemudian tolong siapkan report eksperimen bagi 4 eksperimen kadar eksperimen kadar tidak balas. Kemudian yang ni yang kita dah buat ni, kejelagaan, kemudian tidak balas dengan air bromin dan tidak balas dengan larutan kalium magnat. Jadi naik cuti sekolah nanti, cikgu harap tak ada lagi yang tak siap. Okay, cikgu harap semua dapat siapkan. Jadi eksperimen yang kamu belum buat, cikgu rasa ada 7-9 eksperimen yang kamu kena buat dalam masa cuti ni. Cubalah struggle. Jadi ni dah ada kan, kamu dah ada contoh ni, tinggal buat sahaja. Okay, yang ni muka surat ni. So cuma buat lengkap lah. So kamu sendiri boleh kenal pasti sama ada dia ialah kategori A ataupun kategori B.
Okay, dia sama ada di kategori A ataupun kategori B. Saya rasa semua orang dah bijak untuk tahu dia dalam kategori mana. Okay, so report eksperimen jangan lupa. Okay, kemudian ni cikgu pergi sikit pada conclusion. Ni dia. Yang ni. Ni bukan. Yang ni. Ni kamu boleh lengkapkan. Cikgu rasa kamu salin sahaja. Okey, dalam semua ni kita belajar dalam silibus kita yang tak ada cuma satu saja, iaitu yang kita tak ada dalam silibus kita sebenarnya. Tapi kat sini dia masih lagi tunjukkan okey, yang ni peretakan. Saya rasa dalam banyak-banyak ni peretakan yang tak ada. Maknanya daripada mana? Kita belajar daripada alkena, nak hasilkan alkana daripada prosesnya ialah penghidrogenan. Okay, maksudnya kita masukkan hidrogen dekat dalam alkena, dia akan jadi alkana. Tapi yang alkana pada alkena, okay, dalam silibus kita peretakan tu tak ada. Tapi tak apa, buat saja. Okay, so cikgu harap kamu lengkapkan semua. Okay, cikgu harap kamu lengkapkan semua. Kamu lengkapkan semua. Okay kan, daripada sini boleh tengok kamu lengkapkan semua sekali. Okay. Okay, seterusnya ada masalah tak cikgu rasa tak ada masalah. Okay, jadi okay, muka surat yang seterusnya ni, yang bawah ni cikgu tak tunjukkan. Kenapa cikgu tak tunjukkan? Kerana cikgu nak suruh kamu buat sendiri. Okay, cikgu refer buku cikgu kat sini, kamu buat sendiri. Cikgu tak pasti dalam buku kamu tu muka surat berapa. Okay, sebab tak sama buku awak dengan buku ni, tak sama. Buku saya buku lama. Okay, jadi muka surat yang seterusnya tu kamu buat penuhkan. Okay, kamu penuhkan maklumat tu. Cikgu tak nak tunjuk, cikgu nak kamu buat di rumah. Okay, penuhkan dia punya general formula, jenis sebatan karbonnya, tuliskan molecular formula dia. Okay, kemudian kat sini lukiskan isomer alkane, alkin, alkohol, asid karboksilik. Lepas tu namakan dia punya nama-nama, lukiskan struktur, lepas tu berikan nama. Okay, ini latihan kamu di rumah lah. Latihan kamu di rumah. Okay, walaupun dalam jadual kamu nanti, dalam jadual kamu seminggu 2 kali, cikgu cuba usaha sebab cikgu ada banyak sangat video nak kena buat. Tapi memang untuk cover balik yang ada minggu yang mula-mula kita cuti tu, saya tak patutnya ada 2 minggu tu ada 2 video dah sepatutnya. Patutnya sekarang ni dah ada 4 video yang saya kena beri pada awak sebab kita dah cuti masuk minggu yang kedua. Jadi saya akan buat lebih. Okey, walaupun waktu pembelajaran kita hanya sepatutnya seminggu hanya 2 kali saja dalam jadual PKP tu. Ada 2, tapi saya akan buat lagi. Dan kalau misalnya kata tak sempat nak habis, kamu tak sempat nak habis masa tu, maknanya kamu kena cari masa lah untuk selesaikan. Jadi saya target kemungkinan kalau sekiranya PKP ni berakhir dengan cepat, maknanya naik nanti, kalau lah sekiranya 15 hari bulan tu kita dah mula sekolah, saya akan terus masuk termodinamik. Okey, termodinamik, termokimia. Tapi kalau tidak, katalah cuti bersambung lagi, saya akan buat juga video-video tersebut. Video-video ni saya cuba buat juga, dan kemungkinan habiskanlah. Saya akan habiskan bab 4, bab 5 dan akhir sekali baru saya akan pergi pada bab 3. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, dan saya harap semua orang dapat selesaikan tugasan yang saya berikan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Duduk di rumah, jaga kesihatan dan siapkan kerja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.